السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يأتي بحسنة إلى الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والدعاء إلى هدى والدلالة على الخير، اتقاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوبه سبحانه وتعالى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pengurusi masjid serta barisan ahli kepimpinan masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal. Tidak lupa juga kepada siap masjid dan juga ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum kita memulakan program kita atau kuliah maghrib kita pada malam ini, kan insya-Allah pertama sekali sebelum kita memulakan, kita akan membaca umul kitab suratul Fatihah. Lalu kita hadiahkan kepada junjungan besar Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabat baginda, juga kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa juga kepada pengarang kitab, bahkan kepada guru yang kita sayangi almarhum Tuan Guru Ustaz Bakri bin Yahya, dan juga kepada muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Sya'iduhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tamam. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum kita mula, yang pertama saya nak kunci masjid tuan-tuan lah. Pertama, tahniah tuan-tuan sebab anak-anak muda tuan-tuan yang kecil-kecil ni tuan-tuan rajin main sembahyang kat rumah. Macam bagi Tan Saab 5 bintang bagi tuan-tuan masjid tuan-tuan. Yang kedua, saya puji bila saya masuk ya tuan-tuan, dah lambat mayang tuan-tuan. Saya lah, bukan tuan-tuan, saya lah. Main lambat tuan-tuan, dia pun main salam kat saya tuan-tuan. Itu adab tuan-tuan. Tahniah tuan-tuan. Saya bagi 10 bintang kat tuan-tuan. Tahniah tuan-tuan. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Tak, saya bagi tuan-tuan 50 bintang. Tuan-tuan. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, sebab atas didikan tuan-tuan perempuan, anak tuan-tuan perempuan, dia jaga adab. Yang pertama, yang kedua, dia hormat orang tua-tua. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin tuan-tuan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala muallifu musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf tuan-tuan sebab saya lambat sikit, bukan lambat apa, saya lambat pick up sikit cakap sebab saya baru baik
baru sembuh daripada asma tuan-tuan. Asma semput sikit tuan-tuan. Duk panggih tuan-tuan, dia jadi mabuk ketum sikit tuan-tuan. Sebab ubat tu meresap masuk dalam kepala otak tuan-tuan, dia jadi sel-sel tak berhubung sebab tak minum susu. Faham tak faham sudah tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan. Baik. Insya-Allah kita masuk pada kitab kita, qala muallifu musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain ya amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah ibu ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab masih lagi pada 31 menghina sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berhenti pada menyatakan, kalau tuan-tuan tengok hadis ke 52, maksud dia buka surat 52 pada baris yang ke berapa ni? Yang kedua tu lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Betul ya? Tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan. Angguk pi lah mohon pun tuan-tuan. Kurang-kurang saya boleh baca. Betul ya tuan-tuan? Betul ya? Baik. Fungsi dia fungsi betul ya? Mantap. Baik. InsyaAllah tuan-tuan ayah-ayah ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allahu fi ashabi la tataqizuhum gharadin ba'din faman ahabbuhum فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله أوشك أن يأخذه رواه الترمذي. Baik, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, dalam hadis ni kalau kita tengok ayat-ayat ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah cerita kepada kita, Allahu, Rasulullah ulangkan 2 kali, takutlah Allah, takutlah Allah. Rasulullah ulang 2 kali. Sebab apa? Sebab Rasulullah meletakkan fi ashabi bermakna dalam urusan sahabatku, berkaitan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kan kata Rasulullah la tataqizuhum gharadin, bermakna Rasulullah kata janganlah kamu, la bermakna dalam bahasa Arab janganlah kamu tataqizuhum, jadikan mereka sasaran makian sesudah aku. Makna kata sesudah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meletakkan lepas akunya wafat, jangan kamu mencerca, jangan kamu menghina sahabat-sahabat aku. Siapa dia sahabat Rasulullah? Saya kita cerita yang mana sebagaimana sebelum ni kita dah cerita dah sedikit yang sedemikian. Maka kata Rasulullah, uhibbuhum faman aqbadahum fabi bughdi aqiduhum wa man adahum faqad adani. Kata Rasulullah, barang siapa mencintai maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Mana kata kalau kita cinta kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kata apa tuan-tuan? Kita cinta kepada Rasulullah, kata Rasulullah, barang siapa mencintai maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Kita cinta kepada sahabat, Rasulullah cinta kepada kita. Boleh faham ni tuan-tuan? Yang kedua, Rasulullah kata lagi, barang siapa wa man adzahu faqad adzani wa man adzani faqad azallahu. Siapa yang benci kepada para sahabat aku dalam keadaan mereka cerca, mereka hina, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku juga akan membenci mereka. Kita benci pada sahabat Rasulullah, Rasulullah lagi benci pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah lagi apa? Wa man azallahu awshaka an yaquzuhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti mereka bererti menyakiti aku. Siapa yang menyakiti Nabi menyakiti sahabat Rasulullah, mana kata menyakiti Rasulullah. Dan barang siapa kata Rasulullah menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Allah. Nampak ni tuan-tuan? Barang siapa yang menyakiti aku, menyakiti Rasulullah, mencerca Rasulullah, hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah. Tapi masalah hina pula, tempat hina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, dan barang siapa menyakiti Allah, maka dia akan hampir mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, ayah-ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
di sini saya senaraikan gangster-gangster samsing zaman Nabi SAW, waktu zaman Rasulullah dan juga zaman para sahabat Nabi SAW yang dalam keadaan dihina Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Yang pertama, kita dah famous dah, tokoh ni sangat-sangat masyhur, gangster ataupun samsing zaman Nabi SAW. Kita mulut dah tuan-tuan. Yang pertama, nama dia Abu Jahal, tuan-tuan. Abu Jahal ni famous, tuan-tuan. Abu Jahal ni nama dia Abu Al-Hakam Amru bin Hisham. Di antaranya, tuan-tuan nampak, di antaranya Nabi SAW doa dua umat. Siapa yang dapat? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang memeluk agama Allah, yakni Islam. Baik, sampai kan tuan-tuan, Abu Jahal ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita khulasah daripada hina Rasulullah dengan hina sahabat lah. Kita khulasah sebab kita ada 40 hadis, 40 akhlak yang menyebabkan terbatal iman. First tadi, yang sebelum ni, yang ke-38, betul ya? Yang 38, siapa yang menyakiti Nabi SAW dan menyakiti sahabat Nabi SAW. Baik, Abu Jahal ni pada zaman tersebut diumpamakan sebagai Fir'aun untuk umatnya. Boleh faham tak? Fir'aun tu kata ulama. Bahkan tuan-tuan bayang tak? Sebab apa Abu Jahal ni dianggap Fir'aun pada zaman tersebut? Yang pertama, tuan-tuan bayang, Abu Jahal ni biasa menyakiti Nabi SAW waktu Rasulullah duduk sembahyang kat masjid. Nampak tuan-tuan? Waktu Rasulullah duduk sembahyang, dia boleh duduk buat tak elok kepada Nabi SAW. Dia tampak Rasulullah, dia pukul Nabi SAW waktu dia sembahyang. Kita anak kita duduk kacau, kita duduk kata ya. Betul tak betul tuan-tuan? Itu kita Yang kedua, cerita apa tuan-tuan? Bahkan di antaranya akhlak Abu Jahal ni tuan-tuan, dia larang Nabi SAW nak sembahyang. Nampak tu Abu Jahal. Tu yang dia lebih teruk. Dia nak cerita dia zaman Rasulullah, dia lah Fir'aun. Nak abang macam tu. Hak ketiga pula, dia pernah terlibat dalam rancangan jahat untuk bunuh Nabi SAW. Waktu itu Rasulullah dalam keadaan dekat satu parlimen, orang panggil parlimen itu tuan-tuan, bersyarat lah. Geng-geng Quraisy ni bersyarat sebab nak benam Nabi SAW. Dan di antaranya tuan-tuan, Abu Jahal ni siapa dia? Kalau kita kenal, dia membunuh Sumayyah binti Qayyad, isteri kepada apa? Yasir, yakni ibu kepada Ammar. Baik, dan kalau kita tengok Abu Jahal ni juga, kita biasa dengar lagu UNSC Zinarah, tuan-tuan. Biasa dengar lagu Zinarah kan, UNSC. Saya nyanyi, saya hujan pula tuan-tuan. Panas dah ni. Di antaranya menyiksa Zinarah yang kedua-dua matanya dibutakan. Siapa dia menyiksa? Abu Jahal, Abu Al-Hakam Amru bin Hisham. Dan di antaranya biasa duk tampak muka siapa? Yang mana isteri Nabi SAW. Siapa dia? Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Nampak tuan-tuan? Biasa duk tampak. Yang kedua, gangster zaman Nabi SAW dan juga zaman para sahabat. Tuan-tuan bisa dengar. Yang ni gangster yang kedua, ranking kedua tuan-tuan. Nama dia Abu Lahab. Tuan-tuan, ini topik Abu Lahab. Nama dia apa? Abu Utbah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nampak? Abdul Muttalib tu siapa dia? Nasab keturunan Nabi SAW. Maksud dia sepupu lah, saudara Nabi SAW. Perangai nampak dia tuan-tuan. Bila kita berubah, tuan-tuan kena ingat satu lah. Kita berubah daripada tak baik jadi baik tuan-tuan. Orang yang paling akan kecam kita siapa dah? Saudara mara kita. Hang baru nampak masjid, hang baru nak berubah, hang duk komplain hang kami tak kena, hak tu tak kena. Hang baru je masuk masjid, hang baru nak kata apa? Hang baru masuk syurga lah. Contoh zaman sekarang tuan-tuan. Kita tegur sebab tak betul boleh faham tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah tu. Di antaranya saudara Nabi SAW. Baik, tu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Lahab ni jahat tak jahat ni, dia pernah baling najis dekat pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita nenek abang gangster zaman Rasulullah dengan zaman para sahabat. Dan di antaranya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Lahab ni jahat tak jahat? Bila dia nak buat jahat ni bukan dia seorang tuan-tuan, tapi dia ajak join adventure terus. Dia sekarang dia susun MLM. Tuan-tuan, MLM tu apa? Ini tuan-tuan bisnes pula. Tak, ni cerita dia bisnes untuk bagi cari pasal dengan Rasulullah. Siapa dia?
dia ajak anak dengan bini dia pergi buat menayang dekat apa? Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan kalau tuan-tuan tengok, di antaranya terlibat Abu Lahab ni, jahat tak jahat, dia terlibat 11 orang antara ketua yang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak bunuh Rasulullah waktu bila? Pada malam hijrah. Dan Rasulullah pindah ni tuan-tuan daripada kota Mekah ke Madinah. Siapa ganti? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di antara ketua dia siapa? Hak ni Abu Lahab ni, gangster yang kedua. Samsing yang ketiga tuan-tuan, ranking ketiga ni. Nak abang tuan-tuan. Siapa dia? Di antaranya nama dia Uqbah bin Abu Mu'aid. Uqbah bin Abu Mu'aid. Itu yang saya suruh tuan-tuan. Ada kitab tuan-tuan, dobit sikit tuan-tuan. Baru cerdik sikit. Faham tak faham sudah. Bukan tuan-tuan lah nak abang itu. Nak pergi tuan-tuan kemas sikit tulis. Tu musuh zaman Rasulullah. Uqbah bin Abu Mu'aid. Nama dia belak dia Uqbah bin Abbad. Tuan-tuan tahu Uqbah ni dahsyat tak dahsyat, samsing tak samsing zaman Rasulullah dia buat apa? Dia pernah ludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab siapa suruh? Ranking yang kedua dia yang suruh. Siapa dia? Abu Lahab yang suruh. Abu Lahab dan Abu Jahal kata hampir ludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah di antaranya ludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua tuan-tuan, jahat tak jahat Uqbah ni, dia biasa jerut leher Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Waktu tu bila? Waktu tu Rasulullah duduk tengah sembahyang. Tuan-tuan bayang, kita duduk tengah sembahyang, orang panggil apa? Jerut leher kita waktu tu sebut na'udzubillah min dzalik. Tu pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok dalam ni, memang tuan-tuan tengok dalam kitab ni memang tak ada nama-nama tu. Cuma saya nak dobit bagi tuan-tuan faham musuh-musuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dah tuan-tuan, dia tak ada dah untuk hina Nabi sallallahu alaihi wasallam kat Malaysia ni, insya-Allah tak ada. Amin ya rabbal alamin. Hatu ya. Yang tak meletakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan pun tahu siapa dia. Sebelum ni dah tarah famous tuan-tuan, orang Kulim. Tuan-tuan tahu itu. Yang dia tak setuju dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan bisa dengar kisah yang satu orang lelaki yang dia tak setuju dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran pun dia tak terima. Betul tak betul? Ada kan? Sampai kalau tuan-tuan tahu nak ke bumi, kalau saya salah saya mohon kemaafan, nak ke bumi dekat Masjid Kilang Lama. Boleh kalau saya salah. Masjid Kilang Lama, sampai kan ada satu orang tuan-tuan, pendeta Yahudi. Pendeta tu nak tak? Pendeta ataupun orang yang jaga gereja ni tuan-tuan. Kata apa? Kalau hampa tak mau terima jasad dia, bawa mai kat kami ke bumi dekat tempat kami. Sampai terang tu tuan-tuan. Tapi alhamdulillah pengurusan Masjid Kilang Lama saya bagi Tamsaat 5 bintang tuan-tuan, dia kata tak ada. Kami ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kematian dia kita tak tahu, kemungkinan waktu dia nak hembus nafas terakhir dia ucap kalimah syahadah. Tu kita tak tahu tuan-tuan. Mungkin dia dalam keadaan memanglah kalau kita tengok siapa yang menolak Al-Quran, siapa yang menolak hadis, maka terkeluar dia daripada Islam. Nampak tuan-tuan? Tapi nak meletakkan taubat seseorang, kita tak tahu. Ayah ibu yang saya muliakan oleh Allah SWT, zaman kita ni memang tak ada lah tuan-tuan. Cuma yang tu famous. Sebab apa famous tuan-tuan? Sebab dia viral tuan-tuan. Masuk video konten sana sini tuan-tuan. Sampai geng-geng JAKIM, bukan saja geng-geng JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, semua dah bilah tuan-tuan, dia masih menyangkal apa yang Rasulullah cakap. Bahkan Allah tulis dalam Al-Quran pun dia tak setuju. Nampak? Nak menceritakan bahawasanya sayangnya agama Allah SWT ni adalah terbentuknya daripada pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ayah, ibu. Gangster yang keempat. Ni saya contoh gangster ya tuan-tuan. Gangster zaman Rasulullah. Sonok sikit tuan-tuan. Lagi baca kat kitab tuan-tuan, ni lengur ni lena terus. Nerak merangkak. Lagi jadi ju'on. Faham tak faham sudah. Itu keempat tuan-tuan. Yang keempat siapa dia? Gangster Nabi zaman Nabi SAW dan para sahabat. Tuan-tuan tahu siapa? Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid ni tuan-tuan, jahat tak jahat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu dia?
bila dia dengar Nabi SAW baca Al-Quran, dia tuduh Rasulullah, dia inilah orang yang ahli sihir yang orang lain kata. Nampak tuan? Dia tuduh Rasulullah ni ahli sihir. Wa'iyyazubillah min dzalik. Nampak tuan-tuan? Bagaimana satu orang yang dengar bacaan Al-Quran oleh Nabi SAW, tetapi Allah tak bagi hidayah kepada dia. Tuan-tuan bayang bagaimana adik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dalam keadaan adik atau kakak, wallahu alam, membaca Al-Quran, Sayyidina Umar Al-Khattab diketuk hatinya daripada tak suka Islam, suka kepada Islam. Nampak tak? Nak bagi faham pada kita yang mana Allah nak bagi hidayah kat siapa-siapa saja boleh. Baik, di antaranya juga tuan-tuan, gangster yang kelima. Banyak saya tak mau cerita pasal Al-Walid ni, nak cerita gangster lah. Gangster yang kelima zaman Nabi SAW yang tak suka betul-betul dengan Rasulullah, tuan-tuan bisa dengar ni, nama dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, gangster samsing Rasulullah yang kelima. Zaman Rasulullah dia dah yang paling gangster sekali. Tuan-tuan bayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ubay bin Khalaf, kalau tuan-tuan bayangkan, dia pernah cerita dia kepung rumah Nabi SAW. Dia terikut sekali lah dengan geng-geng apa? Abu Lahab ni. Ubay bin Khalaf ni, dia sama juga kumpulan dalam 11 orang tu yang kepung rumah Rasulullah. Dia di antaranya. Tapi nak cerita dia, kalau tuan-tuan tengok, di antara yang paling istimewa sekali Ubay bin Khalaf pernah buat kepada Nabi SAW, dia pernah bawa tulang, kemudian dia mengejek Nabi SAW bahawa dia mampu menghidupkan semula orang yang mati. Boleh faham tuan-tuan? Maksud dia orang Penang kata dia saja camdek kan. Dia saja ambil rumah pergi depan Rasulullah, dia bawa tulang, dia kata Rasulullah ni boleh hidup lah orang yang dalam keadaan dah mati. Wa'iyyazubillah min dzalik. Tu Ubay bin Khalaf. Dan yang keenam, ayah-ayah, ibu-ibu, kisah zaman Nabi SAW, nama dia Umayyah bin Khalaf. Kayak orang cakap nombor 5 pun sama, nombor 6 sama. Bin sama ni Ustaz. Okey, baik. Dia kira cakap adik-beradik ni tuan-tuan. Yang nombor 6 ni tuan-tuan, macam biasa, dia ni di antaranya juga pernah ludah muka Nabi SAW. Ni kisah yang geram lah. Dan tuan-tuan tahu siapa yang siksa Bilal bin Rabah? Dia. Ini siapa dia? Umayyah bin Khalaf yang siksa Bilal bin Rabah, bahkan Uthman bin Mad'un dan juga Abu Fuqayah. Bilal bin Rabah ni waktu mana? Waktu Bilal bin Rabah, kita tahu kisah yang sewaktu mana batu yang dihempak di atas Bilal bin Rabah. Siapa yang menghempak dia? Yang ni di antaranya Umayyah bin Khalaf. Ni tuan-tuan kena tahu ni. Ni saya nak bagi tahu gangster zaman Nabi SAW. Baik. Dan yang ketujuh, kita cerita 10 lah. Banyak ni tuan-tuan, 10 lah. Cerita sampai 10 lah. 7, nama dia gangster zaman Nabi SAW. Tuan-tuan tak bisa dengar ni nama ni. Nama dia Al-Akhnas bin Sharif At-Taqafi. Tak bisa dengar Yang ni di antaranya baginda Nabi SAW pernah sewaktu mana Rasulullah duk baca Al-Quran ni tuan-tuan, tetapi yang mana Al-Akhnas ni pernah mengejek baginda Nabi SAW, bahkan dia tolak baginda Nabi SAW. Dan yang seterusnya tuan-tuan, 8 lagi 3. Tuan-tuan bisa dengar nama ni. Nama dia Syaibah bin Abu Walid, ataupun nama dia Utbah bin Rabi'ah, hakim pada zaman tersebut. Nak apa? Hakim tu kira orang kemah lah tuan-tuan. Orang yang senantiasa kalau orang Quraisy tak ada jawapan, dia pergi jumpa hakim tuan-tuan, siapa dia? Syaibah ni, tuan-tuan bisa dengar. Syaibah ni jahat tak jahat ni tuan-tuan, ataupun nama panggilan dia Utbah. Dia biasa jijak muka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, jahat tak jahat Utbah ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya waktu Rasulullah duduk semayang, duduk sejuk ni, mereka boleh duduk lalu depan Nabi SAW, duduk ejek, duduk kutuk Nabi SAW. Yang ke-9, gangster zaman Nabi SAW tuan-tuan, nama dia apa? Nabih dan Munabih bin Al-Hajjaj. Nabih dan Munabih bin Al-Hajjaj. Mana kata dua orang adik-beradik. Apa dia? Di antaranya
pernah menyebut, orang yang banyak menyebut Nabi SAW gila, yang ni, na'udzubillah min dzalik. Siapa dia? Sahabat Rasulullah. Nabi, bukan sahabat Rasulullah, Nabi dan munabih, samsing gesta zaman Nabi SAW. Dan yang terakhir tuan-tuan, ya ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama dia Abdullah bin Abi Umayyah, yang kalau kita tengok jahat dia tak jahat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antara yang terlibat dalam menghentikan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah nak jalan dakwah, dia yang akan memberhentikan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan kepung kawasan tersebut. Dan tuan-tuan tengok nah, permulaan dia macam tu, pengakhiran dia memeluk agama Allah, yakni Islam. Ni nama dia apa? Abdullah bin Abi Umayyah. Dan dia wafat sewaktu mana peperangan di dalam keadaan perkepungan, dalam keadaan di Taif. Baik, tamam. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka surat yang ke-53, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-hadiyin min ba'di adu 'alaiha bin nawaqid wa iyyakum wa muhditsatil umur, rawahu at-Tirmizi. Tuan-tuan, hadis kalau kita tengok berbalik, hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Gigitlah ia dengan gigi gerahammu dan jauhilah olehmu terhadap perkara-perkara baru yang dalam agama. Baik, dalam hadis ni cerita apa? Rasulullah cerita kepada kita, alaikum, siapa-siapa yang dalam keadaan ikut berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah topak sekali lagi, wasunnatil khulafa ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar al-Khattab, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Empat ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat petunjuk sesudahku. Lepas khulafa ar-rasyidin siapa dia? Tabi'in. Nampak ni tuan-tuan. Lepas pada tabi'in, tabi'un. Habis pada tu pula barulah al-ulama warasatul anbiya. Bahkan kalau Rasulullah kata lagi, aduwan alaihi, bermakna gigitlah ia dengan gigi gerahammu dan jauhilah olehmu terhadap perkara-perkara yang baru. Maksud dia apa? Bid'ah dipanggil bid'ah dolalah, bukan bid'ah hasanah lah, bid'ah dolalah. Kalau ulama tak mengiyakan amalan tersebut, maka di situ dalam keadaan tak boleh buat. Kalau ulama kata boleh buat amalan ni, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Maka tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah meletakkan sesekali pun untuk khulasah berkaitan dengan menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahat mana pun kita ni tuan-tuan, apa saja sekalipun nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar kita angkat, yakni sayyidina. Sebab apa kita angkat sayyidina? Itu adalah adab yang diajar oleh ulama kita, supaya kita meletakkan. Contohnya, jangan kalau kita nak cerita apa-apa sahaja pun dalam konten kita, ataupun kita nak cerita ke orang sekalipun, Sayyidina Umar al-Khattab, jangan kita panggil Umar. Umar tu kalau pak saudara kita tak apa, tuan-tuan. Kalau Sayyidina Umar tu siapa dia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau tuan-tuan tahu, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ni relate sikit tuan-tuan, seorang anak tak boleh panggil nama pak dia. Boleh faham tak? Contoh, pak dia nama Roslan, nama pak saya lah. Contoh lah tuan-tuan, saya pergi jumpa ayah saya, dia kata, Roslan. Contoh tuan-tuan, boleh tak? Tak boleh. Rasulullah tegah. Sebab apa? Balik dalam hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika mana dia duduk tuan-tuan, waktu tu ada dua orang lalu depan dia. Bila dua orang lalu depan dia, dia ternampak ada satu orang tu dia panggil dengan nama. Boleh faham tuan-tuan? Ada satu orang, dia lelaki muda, dia panggil orang yang lebih berusia tu dalam keadaan nama. Sampai kan kata Sayyidina Abu Hurairah panggil pemuda tadi, wahai fulan bin fulan. Tadi yang panggil tu siapa dah? Lalu pemuda tersebut kata, tu pak aku. Lalu subhanallah tuan-tuan, kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah menegur
seorang anak memanggil nama pak dia, hanya saja kena memanggil nama ayah dia dengan gelaran ayah, abi, ataupun apa-apa saja. Jangan sesekali memanggil nama kepada ayah dia. Boleh faham tuan-tuan? Jumpa anak kita tak boleh nama panggil pak sekali pun tuan-tuan. Nak melawak sekali pun Rasulullah tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kalau tuan-tuan tahu, dalam hadis tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan meletakkan nilai kemurkaan pada diri seorang anak tersebut. Sebab apa? Summa birru walidaini. Kalau nak dapat redha Allah, cari redha mak ayah dulu. Kalau redha mak ayah tak dapat, macam mana nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala? Boleh faham tuan-tuan? Ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada satu orang pegawai, ni tak dapat. Kalau buat live pula tak apa. Ada satu orang tuan-tuan, dia tanya saya, "Ustaz, saya nak tanya ustaz ni. Saya ni dah ada bini nombor 1 dah." Ni soalan tuan-tuan betul. Baru tadi dapat. Habis tu ustaz, saya nak kahwin nombor 2. Bila nak kahwin nombor 2 ni ustaz, perlu tak saya tanya mak saya? Mak saya ni kalau mak saya bagi, saya kahwin. Tapi kalau mak saya tak bagi, saya nak kahwin juga. Boleh tak ustaz? Lagu mana tu tuan-tuan? Saya jawab apa? Saya jawab satu je. Nak kahwin 2, tanya mak dulu. Sebab hubungan ni tuan-tuan, semua atas berkat redha mak dengan ayah. Boleh faham ayah, ibu? Anak abang tuan-tuan macam tu lah. Bukan saya abang ni tuan-tuan, tuan-tuan. Sebab abang saya, mana abang terus abang. Abang saya nak kahwin 2 tuan-tuan. Dia tanya mak saya dulu. Mak saya kata bagi, baru green light. Ayah saya kata green light. Dia pun tunggu apa lagi? Green light. Adik dia tak green light lagi tuan-tuan. Faham tak faham sudah tuan-tuan. Tuan-tuan, auzubillahi min dzalik. Nak faham apa tuan-tuan? Berkaitan gelaran. Jangan tuan-tuan berkaitan gelaran apa-apa saja sekalipun. Kawan-kawan tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan, ada anak-anak muda kat sini kan? Saya tanya tuan-tuan lah. Kalau anak-anak muda kita panggil atas nama kita, tuan-tuan marah tak marah? Marah sikit, dia tak betul. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada adab dengan orang yang lebih usia dengan kita. Betul tak betul? Kurang-kurang lah tuan-tuan. Jemput-jemput, Pak Long, siap lah. Nampak tak tuan-tuan? Dia hormat lah tu. Sekali tuan-tuan jangan duk buat jadi mangkak orang Kedah kata, Pak Long, nama aku bukan Pak Long. Pula lah tuan-tuan. Kawan tu nak hormat, tolonglah jaga sekali. Sihat Alhamdulillah. Nampak ni tuan-tuan? Dia panggil Pak Lang ke, Tok Ndak ke, okey lah. Panggil Todak terus mampu tuan-tuan. Faham ni? Tuan-tuan nak habaq adab ada orang-orang muda sekarang ni. Orang muda pun kalau berbalik dalam kitab Al-Adabul Mufrad, jumpa orang-orang yang lebih berusia, "Assalamualaikum, Pak Long." Sudah ya. Tak tahu nama pun tak apa, balas, "Assalamualaikum, Pak Long." Ni nama kawan tu tuan-tuan, Lan. "Assalamualaikum, Lan." Nampak tuan-tuan? Kawan mau tak beratus tuan-tuan. Dia kata, apa punya kawan tu, panggil lah aku nama gelaran apa-apa sekalipun aku hormat. Tak pun tuan-tuan, anak muda sini saya faham. Tak hati nak panggil Pak Lang ke, Pak Long ke, tuan-tuan tahu panggil apa? "Assalamualaikum Haji." Selesai. Tuan-tuan fikir, ada itu saya panggil, "Assalamualaikum Haji." Tuan-tuan dah kata, "Ustaz, saya tak haji." Aku cakap, ni sehari tuan-tuan, aminkan je lah orang dia kata haji tu. Mudah-mudahan haji kat kita. Boleh faham tak tuan-tuan? Ni pergi saya tak haji lagi lah Ustaz. Tak apalah, amin je lah. Perempuan nanti haji juga. Boleh faham tak? Ya. Habis jumpa maklum, "Assalamualaikum Hajah." "Hajah, Alhamdulillah, amin." Walaupun bukan hajah tuan-tuan. Faham tak ni? Amin ya Rabbal Alamin. Tu doa orang. Setiap keluar daripada mulut seorang, tu doa. Tu kena ingat tuan-tuan. Ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tuan-tuan, saya relate sikit. Apa-apa saja sekalipun, dengar saja sahabat Nabi, angkat Sayyidina untuk meletakkan nilai adab kita kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, masuk tajuk yang ke-32, perkara yang membatalkan apa dia? Yang membatalkan iman. Yang ni panas sikit tuan-tuan. Dia buat live pula, tak boleh nak kita nak rancak sikit tuan-tuan. Hadis yang ke-32 ni adalah cerita apa? Mengangkat orang kafir. Tu menjadi pemimpin. Boleh tak boleh? Ni tuan-tuan. Ya. Dia masuk tahun ni tuan-tuan. Dia masuk pula PRN, menerak pula lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, ayah ibu yang saya muliakan oleh Allah SWT. Maka saya dengan sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat, saya tak mahu menimbulkan kontroversi apa tuan-tuan. Saya baca ayat kitab, insya-Allah tuan-tuan. Baik. Balik tuan-tuan. Islam
melarang umatnya. Nampak ni tuan-tuan? Bukan saya cakap, ngang kita lah. Islam melarang umatnya mengangkat orang kafir atau ahli kitab menjadi pemimpin dalam segala urusan kehidupan umat Islam dari peringkat atasan dan seterusnya. Betul tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan, betul tak betul ni? Tuan-tuan awak tak mampu pergi ni. Awak takut kena pula lagi. Masjid yang kena apa? Blacklist pula lagi tuan-tuan. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang pengurusan masjid baru-baru ni dapat kan surat daripada Majlis Agama Islam Negeri Luar Pinang? Betul tak betul? Cikgu dapat, cikgu semua dapat kan? Pengurusi semua dapat. Yang pertama, pasal jangan kuatkan, perlahankan untuk azan. Betul? Kalau saya salah, saya minta maaf. Betul? Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu kuliah kena bagi dengar orang dalam je. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan, betul tak betul ni? Kan saya salah? Kan saya tersilap baca? Betul kan? Okey. Keluar pula Johor keluar. Mufti negeri Johor keluar. Betul tak betul? Keluar. Saya baru nampak tadi. Kuatkan, jangan perlahankan sound ataupun volume azan, maka kuatkan lagi. Nampak ni tuan-tuan? Saya tak mau hurai bab tu tuan-tuan. Cuma apa yang dikatakan tu ada dalil hadis dia tersebut. Cuma berbalik, kalau kita duduk di kalangan kampung-kampung kita ni semua orang Islam, boleh faham tuan-tuan? Jenis ketegak balok lihat ni tuan-tuan. Tuan-tuan slow lah lagu mana pun tuan-tuan. Mereka tak main masjid kok tuan-tuan. Faham tak ni tuan-tuan? Tuan-tuan derah macam mana pun tuan-tuan, letak tuan drum depan dekat rumah dia pun tuan-tuan. Wallahu alam, dia nak mai tu tak mai tuan-tuan, tu hidayah Allah. Boleh faham tak tuan-tuan? Ya, ibu-ibu. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita duduk di kalangan orang Islam ni, sebaik-baiknya kita tengok daripada satu sudut. Kalau untuk baik maslahah tu dalam hukum fiqh, baik untuk orang kampung, untuk panggil orang kampung main masjid, tak masalah. Boleh faham tuan-tuan? Tapi kalau kita perlahankan, tuan-tuan bayang tak? Kalau duduk dalam satu taman, ni saya duduk taman tuan-tuan tak? Taman. Kalau kita azan-azan je tuan-tuan, orang taman dia akan beratus. Tuan-tuan beratus dia menentang awak. Beratus dia bising. Dia bising awak ni, speaker tak dengar. Azan kami nak semayang, tak tahu nak pi ke tak mahu pi. Boleh faham tuan-tuan? Tu orang yang rajin semayang. Orang yang tak rajin semayang, mampu pi. Tuan-tuan, pi tak mahu pi, aku semayang kat rumah, janji aku semayang. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan. Ya. Dia nak bahawasanya tengok maslahah. Kalau orang kampung kita ni, orang semua orang Islam, alhamdulillah. Kalau kita nak kuat pun tak ada masalah pun tuan-tuan. Yang jadi isu hari ni tuan-tuan adalah benda yang furuk kecil ya tuan-tuan, sampai kita bergaduh sama-sama kita. Boleh faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan besok pergi dekat Parit Muntang, kalau tuan-tuan besok pergi Parit Muntang, kat sebelah traffic light ni tuan-tuan, sebelah JPN ni tuan-tuan, dia ada satu gereja, bukan gereja tuan-tuan, dia ada tempat macam tempat Cina duk sembah-sembah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu, maghrib isyak depa duk min gendang depa ni tuan-tuan. Bila duk min gendang depa, kita pernah kacau? Saya tanya tuan-tuan, tak pernah kacau. Dan kita hormat depa. Dan bila mana meletakkan nilai azan dan juga iqamah, kalau kita duduk di kalangan orang-orang yang bukan Islam, kita yang duduk dekat situ, kita kena memahamilah keadaan maslahah. Tuan-tuan jangan kata, oh tak boleh Ustaz, kita kena betul, kita kena kuat juga azan. Tuan-tuan kena faham daripada sudut kita bukan hidup. Kalau tuan-tuan duduk kat kampung Bukit Teh ni, tak ada masalah, orang Islam, boleh faham tuan-tuan. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, boleh faham tuan-tuan. Ni saya tak menang kata siapa tau, tapi saya ikut hadis Rasul dan Al-Quran. Kalau tuan-tuan duduk dalam masyarakat orang India dengan Cina ni tuan-tuan, tuan-tuan bayang kalau orang Cina tu kata, boleh tak perlahan sikit? Contoh dah tuan-tuan, ayat-ayat minggu, kita nak perlahan ke tak mahu? Saya tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, tepuk dada tanya iman tuan-tuan. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, ada masalah kalau azan tu kita kuat, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah tuan-tuan ayah-ayah,
kalau mengganggu waktu kita pasang ayat Al-Quran, kalam-kalam Allah tersebut mengganggu mereka waktu mereka nak ibadat, maka itu adalah mudarat kepada orang Islam kita. Sebab kita kacau ibadah orang. Sebab Rasulullah SAW suruh hormat kepada agama yang lain juga. Boleh faham ya? Itu kita tak mau bergaduh tuan-tuan. Kita jaga masalah ni. Jaga masalah ni baik-baik. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kita jalan yang lurus supaya Islam tu senantiasa akan bangkit dan dibangkitkan dengan tangan orang Islam itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah SWT. Habis dah kan? Nanti tak boleh masuk lagi insya. Masuk Masuk tak masuk. Okey. Dan tuan-tuan, ayah-ayah, balik dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Sebahagian mereka menjadi pemimpin bagi yang lain. Barang siapa mengangkat mereka itu di antara kamu, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tiada menunjuki kaum yang zalim. Maka tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita angkat orang-orang Yahudi sebagai pemimpin dalam negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita dah duduk dalam ni tuan-tuan, kita duduk dalam negeri Pulau Pinang ni tuan-tuan, kita nak aman, tuan-tuan fikir sendiri lah macam mana kita nak meletakkan orang Islam tu duduk untuk mentakbir negara kita ni tuan-tuan. Dia agak-agak susah. Bukan sebab apa saya kata susah tuan-tuan, sebab sebelah sana kalau tuan-tuan tengok, di antaranya orang yang mengundi kebanyakan adalah majority, bukan minority lah tuan-tuan, majority adalah orang-orang yang bukan Islam. Dan meletakkan tuan-tuan, nak meletakkan orang Islam itu mentakbir adalah semuanya kita berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan adalah meletakkan nilai kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan berserah kita kepada Allah. Kita buat lagu mana pun tuan-tuan, kalau kata Allah kata kun fayakun, Allah Taala kalau Allah kata jadi, jadi. Kalau Allah kata tak jadi tuan-tuan, kita kena terima takdir. Sebagaimana Tuan Guru yang menyatakan supaya kita terima dalam keadaan redha itu lebih baik daripada kita meletakkan nilai permusuhan yang berpanjangan. Wa'iyyazubillah min dzalik. Ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makna kata dalam ayat Al-Quran ni tuan-tuan, nak meletakkan, sebab apa tak mau ni? Tak mau bagi orang kafir mentakbir kita. Sebab yang pertama, orang kafir dia tak tahu macam mana sistem perundangan Islam. Itu pertama. Yang kedua, sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak tahu macam mana Islam itu terbentuk. Yang ketiga, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kalau tuan-tuan tahu baru-baru ni yang kita didapat, yang lama dah tuan-tuan, konten yang sebelum ni tuan-tuan, berkaitan azan tak boleh tapi kawan tu dah mohon kemaafan dah tuan-tuan. Nampak ni tuan-tuan? Tu baru bangunan, bukan negara lagi tuan-tuan. Yang paling kita risau, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita risau bila azan dalam keadaan tidak boleh dilaungkan. Yang tu paling risau tuan-tuan. Sebab apa? Azan itu adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita azan sebab apa tuan-tuan? Kita nak ajak orang main masjid. Kita azan sebab apa? Sebab kita nak meletakkan syiar agama Allah, itu adalah yang pertama. Kita azan sebab apa tuan-tuan? Sebab itu adalah sunnah zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Wallahu ta'ala a'lam. Boleh tahu tuan-tuan? Saya tak boleh nak urai panjang-panjang tuan-tuan, sebab kita berada dalam live tuan-tuan. Tak dalam live menerak mengaku macam Jumaat lah tak tuan-tuan. Insya-Allah ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik dan baik semua daripada Allah, yang tidak baik kekurangan itu pada khilaf dari saya sendiri. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak masuk PRN ni tuan-tuan, pilihlah yang terbaik. Apa yang kita rasa yang terbaik, yang penting satu ya tuan-tuan, angkat orang agama kita yang ni Islam. Yang tu ya tuan-tuan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, kita akhir kalam dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Tuan-tuan, ayat-ayat sikit ya, saya sikit ya letak. Tuan, ni teguran untuk saya dan juga tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni hidup dalam masyarakat orang Islam. Jadi hidup dalam masyarakat orang Islam, kalau kita tak ada puas hati dengan seseorang, ni saya pesan lah, puas hati dengan seseorang, maka yang pertama sekali Rasulullah ajak kepada kita pergi tabayun, pergi jumpa dengan orang tu dulu. Boleh faham ya ibu? Tabayun tu maksud dia apa? Tabayun tu kita pergi jumpa dengan orang tu. Sebab apa kawan tu? Contoh tuan-tuan, sebab apa lah kawan tu lama tak pergi masjid. Contoh tuan-tuan, kita pun duk tikan lidah, pum prang. Tuan-tuan ada bukan ya tuan-tuan? Tabayun tu Rasulullah suruh buat apa? Hang tak puas hati dengan seseorang, habis jumpa, hang lama tak pergi masjid, awak ada masalah apa? Boleh faham tak tuan-tuan? Ni kita duk keluar mulut. Jadi tuan-tuan, contoh lah, si C ni lama tak pergi masjid. Bukan lama mana pun, sekejap ya tuan-tuan. Si A dia pergi cerita kat si B. Boleh faham ni tuan-tuan? Lagi saya abang tu lah, Pak Long pergi cerita kat Pak Lang. Abang macam tu. Habis tu Pak Long cerita kat Pak Lang. Pak Lang tu pun tuan-tuan, dia bukan pergi cerita kat si tu. Dia cerita kat apa? Kat orang ni. Tuan-tuan tak itu perbuatan dia? Orang panggil itu namimah. Tuan tahu orang panggil apa? Ribah. Kita makan daging sesama orang Islam kita sendiri. Seronok kan tuan-tuan? Duduklah orang kampung ni tuan-tuan, tolong tak minta banyak. Hidup kat dunia ni memang tak lepas daripada mulut orang. Kalau hidup tak lepas dari mulut orang, susah tuan-tuan. Maka buat apa tuan-tuan? Tak puas hati dengan seseorang, pergi tabayun dulu. Lama tak pergi masjid sebab apa? Boleh faham tuan-tuan? Mungkin dia ada hal, mungkin dia jaga mak dia sakit, mungkin dia ada hal yang lebih penting daripada nak urus masjid. Boleh faham tak ya ibu ni? Ni saya habaq ni tuan-tuan, nasihat untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan sebab tuan-tuan duduk kat kampung Bukit Teh, kampung yang saya bagi 5 bintang kat tuan-tuan. Jaga kampung ni elok. Hak tu ya tuan-tuan. Boleh faham tak ibu ayah ni? Senyum macam tak mau senyum aku bagi 5 bintang pun tuan-tuan. Insya-Allah. Teruslah. InsyaAllah kita tangguh dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ketenangan kelapangan ya Allah kami dan juga penduduk kampung Bukit Teh ya Allah. Berikanlah kami semua masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jikalau kami ada kekhilafan ya Allah, kesalahan kepada sahabat-sahabat kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan segala dosa kami ya Allah, dan terimalah segala taubat kami ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.